Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Halo, selamat tengah hari. Kami kembali menemani anda. Apa khabar semua? Harapnya seperti biasa anda dalam keadaan yang sihat. Sihat sahaja. Kalaulah kan Fatin, ada yang rasa macam lesa-lesa sedikit, kita buat stretching sambil-sambil menonton WHI. Kalau awak dengar awak cakap buat stretching sikit tu pun dah memberikan sedikit semangat juga. Apa pun kita kena ada senyuman pagi ini dan juga positivity untuk kita teruskan hari ini dengan segalanya dipermudahkan insya-Allah. Dan pastinya di Wanita Hari ini kami akan kongsikan antara beberapa isu hangat ataupun perkembangan terkini berkenaan dengan semalam, Suki. Ya, betul. Semalam saya tidak sempat berada di Sri Pentas, tetapi adalah hari yang cukup istimewa buat semua warga yang bekerja di Sri Pentas dan juga Media Prima, di mana kita telah menerima kunjungan Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri. Jadi mungkin Fatin boleh kongsikan. Betul. Sebab semalam saya bersama dengan semua warga kerja di Media Prima ni memang sangat-sangat teruja lah. Sebab yang di Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri sempat baca berita. Kita nak saksikan serutan ini. Buletin Diraja. Jom kita saksikan. Yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria hari ini mengadakan kunjungan ke Media Prima Berhad. Ketibaan Sri Paduka Baginda berdua ke Sri Pentas, Bandar Utama Selangor disambut pengerusi Kumpulan Media Prima Berhad, Datuk Seri Syed Husin Al-Junid, Pengarah Urusan Media Prima Berhad, Rafiq Razali serta Pengurusan Kanan Media Prima. Baginda berdua kemudian diberi taklimat korporat oleh Pengarah Urusan Kumpulan Media Prima, Encik Rafiq Razali. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah dibawa melawat konti radio media Prima Audio yang menempatkan rangkaian Hot FM, Cool 101, Molek FM serta Fly FM. Baginda berdua turut bersiaran ke udara bersama beberapa penyampai radio Hot FM. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah kemudiannya singgah di Studio A untuk meninjau set buletin utama. Sejarah terlakar apabila Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah memperlihatkan bakat sebagai penyampai berita. Macam muka kenal je ni. Ya, macam kenal. Comel kan? Saya suka sangat part tu dan juga apa yang kita tontonkan tadi tu sebenarnya di YouTube Buletin Masa tengah live kan 87,000 tontonan. Bukan saja di Malaysia, di Thailand, di Brunei semua turut serta untuk tak sabar nak saksikan tuanku berdua untuk membaca berita. Sangat-sangat disayangi oleh rakyat dan jelata. Baik, itu adalah yang situasi yang anda dapat lihat yang berlaku di sini. Dan hari ini di studio kita ada dua orang jejaka pula, Fatin, kita untuk nak terus berkongsi sesuatu. Tapi kita nak tengok dulu promo ini. Mungkin anda dah sempat untuk menontonnya. Drama Hot Fellas. Apa kata kita saksikan dulu? Awak nak berhenti belajar ke? Dah habis belajar pun belum tentu dapat tahu yang sama, betul tak? Mereka tuduh kau mencuri kan? Kau kapla ke apa? Takkanlah fikiran kau masih ke situ tu. Tak sangka aku ni masih fearless korang ke apa ni? Kau tak bawa awet kau pergi minum? Awet? Kau bayar 300 setiap minggu. Dia fikir siapa nak pau-pau kita lah? Korang semua ada masalah kan? Kau pandailah settle. Jangan sampai hot fellas ni tikam belakang kau. Hot Fellas, Khamis hingga Sabtu 9 malam. Terbaru di Lestari TV3 dan stream sekarang melalui Tonton. Okey, itu dia. Okey, kita nak bawakan Atik Azman dan juga Nabil Akil. Hai guys. Hai. Macam-macam lah dengan Sugi hari ni. Itulah, tiba pula matching-matching. Dah planner dah masak ke? Kat sini matching, kat luar tak matching. Tak matching lah. Tak apa. Tadi Nabil kata apa? Tanya dia banyak soalan. Jadi kita mulakan dengan Nabil. Okey, baik. Mungkin Nabil boleh kongsikan dahulu. Setakat ni sambutan untuk drama Hot Fellas. Bagaimana sambutannya? Alhamdulillah okey lah. Tapi saya tak rajin lah nak tengok statistik sebab saya pun
balik lewat. Okey. So kau Shooting semua. kau macam nak? Ya aku okey sebab diorang kata, bang, abang berlakon dalam drama Hot Fellas kan, buat live sekarang. Bang, best lah cerita. nice. Dapat sambutan semua okey lah. Okey, baik. Dan apa agaknya yang mungkin sepanjang pengabaran ataupun pengalaman manis dalam Hot Fellas ni? Pengalaman manis sentiasa dengan dia lah sebab dia kelakar. Saya seronok bekerja. Risau lah Nabil ni. Saya enjoy kerja dengan orang yang fun, orang yang positif. Senang macam, kan? Senang gila. Macam lagi semangat untuk pergi kerja. Okey, Sebab betul. dia, kalau dalam set, kita orang tak naklah stres. Bila stres dalam set ke mana-mana, kita orang tak dapat nak sampaikan dekat carry director mood, dengan so tak ada mood tu. Okey, baik. Mungkin bagi mereka yang sedang menonton, mereka sudah pun tahu watak-watak anda. Bagi mereka yang mungkin belum lagi menonton atau mula menonton, Nabil boleh ceritakan watak yang dibawanya. Watak Lee seorang yang sangat strict. Okey. Bukan dia lah strict, parents dia yang strict. Dan dia ada macam-macam cabaran lah sebab bapak dia pressure dia untuk dapatkan grade yang dia nak. Tetapi dia gagal juga in the end. So dari situ dia cari jalan untuk cover up dengan bapak dia. So dia bekerja dalam diam. Dan macam-macam cabaran hidup lah dia jalani. Kiranya Lee uni student lah. Lee dia sekolah, lepas tu dia cari kerja, lepas tu dia masuk uni sekali. Tapi dia tak masuk uni sekali. Okey. Dan Atik kawan yang baik, mungkin menjaga persahabatan tu. Itulah. Mungkin ada kata-kata untuk penonton di luar sana. Ada jugalah orang kata dapat contoh. Saya ceritakan watak saya ni macam mana. Saya ni memegang watak sebagai Mak Don dalam cerita Hot Fellas. Dan watak kali ni dia berbeza sikit daripada karakter-karakter lain sebab yang saya bawa karakter ni dia sebagai seorang ada penyakit OCD. Penyakit OCD ni dia macam mana? Dia jaga kebersihan, dia suka mengemas apa semua kan. So itu yang buatkan saya lagi berdisiplin lah bila kat luar. Bukan nak kata kita ni pengotor. Maksudnya terbawa-bawa watak tu. Betul. Saya terbawa sampai kemas rumah semua. Padahal dah mop dah. Saya rasa macam berminyak lagi ni sebab saya masak juga kat rumah. Nabil boleh ajak Atik balik rumah. Ajak aku balik rumah. Sebab tapi dia ajar main gitar kat rumah. Aku basuh gitar kau. Baik. Jadi tapi itu adalah antara sifat yang bagus lah awak bawa tu. Betul. Kan. Tapi mungkin orang di sekeliling akan perasan dia ni kenapa baru je bersih. Pagi sekali dia betul, sebab kalau tengok dalam cerita tu pun dah kenapa nak kena, sebab saya dah susun dah sikat. Tapi dia ambil pembaris, dia pergi ukur, dia susun betul-betul. Itu dah dapat seperti Okey, tapi ada cabaran tak untuk Atik sendiri untuk melakonkan watak tu? Pada awalnya? Pada awalnya, yelah, sebab kita tak biasa buat. So nak biasakan buat. Tiba-tiba disiplin pula. Yes, lepas tu tiba-tiba disiplin pula kat luar. So baguslah dia perbaiki diri kita juga. Okey, baik. Dan bagi anda berdua, mungkin Nabil dahulu. Nabil tadi berkata membawa watak sebagai seorang student, pelajar. Ada apa-apa kenangan sewaktu awak jadi seorang pelajar di sekolah? Di sekolah. Kenangan yang saya paling suka setiap kali hari Jumaat, habis sekolah, saya dan kawan-kawan saya pergi solat Jumaat dan pergi makan nasi lemak dekat Pabrika. Tu lah. Dia mention Sibuk tempat ke? Bukan Ponteng ke? Tak lah. Habis sekolah 12.30. Tu kita pergi solatkan. Yelah, kita nak makan dulu. Tu pergi Pabrika. Itulah favorite moment. Solat Jumaat apa rakaat? 2 rakaat. Okey. Atik pula. Okey, kenangan manis Atik lah masa dekat zaman sekolah menengah dulu. Atik berkawat kaki. Tapi bukan berkawat kaki saja. Saya training untuk bersembahkan dekat satu majlis Hari Guru ke apa, saya tak silap. Ada lagi gambar dia? Ada dekat Facebook kot, kat Facebook. Tapi bukan sekadar kawat kaki saja. Bukan sekadar kawat kaki saja, tapi saya megang M60. Dia tu ni first time. Kadet polis ke? Yes, kadet polis. Tak percaya tu. Lepas tu saya angkat, saya tembak semua orang tadi. Okey. Dan anda berdua kalau berkenaan dengan Hot Fellas, apa agaknya yang mungkin dikatakan kepada penonton untuk ramai-ramai untuk tonton bersama? Apa yang saya boleh cakap kat sini, dalam cerita ni dia ada satu persahabatan yang baiklah sebab semua ada masalah masing-masing. Tapi ada yang diorang tak nak cerita tapi kita tahu sendiri. Bila kita tahu sendiri tu, kita ambil untuk perbaikilah ataupun tolong dia, support dia. Macam mana kau sekarang ni, nak tanya keadaan kau okey ke tak semua. Kalau okey semua, okeylah. Tapi kalau tak okey, kita support dia. Macam mana masalah dia, kalau kita boleh tolong, kita tolong dia. Jangan kita abaikan sahabat kita daripada zaman sekolah sampailah sekarang juga. Sebab diorang juga yang akan bantu kita masa hadapan. Betul. Dan mungkin Nabil sendiri boleh menyeru sesiapa yang belum lagi menonton Hot Fellas, di mana dan jam berapa? Di mana dan jam berapa? TV3 setiap hari
Khamis hingga Jumaat. Hingga Jumaat. 9 malam hanya di TV3. Yes. Saya rasa awak sentiasa gunakan Atik sebagai talian-talian. Dia pandai. Dia lagi pandai bercakap. Saya tengah live ni. Saya Cakap, pandai bercakap tapi rap. Okey. Baik. Terima kasih dan juga insya-Allah kita akan tonton sama-sama. Kita tengok seronok atau tidak chemistry anda berdua. Yes. Okey, dan pernah masa berlakon tu kan dah syuting lama semua, ada pernah sakit pinggang tak, Atik? Sakit pinggang tak? Sakit hati. Sakit hati kami kena pengubat. Pengubat. Wow. Patut korang ada time tu. Baru tak sakit sangat. Ada tak? Ada cerita dia? Lama sangat working hours ke? Ada. Lama sangat pun ada. Stres pun ada. Salah faham pun ada. Macam-macam lah pengalaman. Itu biasalah dalam bekerja semua kan. Tapi apa-apa pun best lah bila kita syuting sama semua kan. Sebab kita pun syuting jauh-jauh. So ada vibe yang best. Okey. Saya tadi bangun sakit pinggang juga. Okey, tapi sakit belakang lah, sakit pinggang. Mungkin ada orang bezakan sakit pinggang dengan sakit belakang ni apa sebenarnya kan bezanya. Okey, dan itu sebenarnya topik yang akan kita bawakan hari ini, sakit belakang jangan ambil mudah. Pernah tak sakit belakang? Pernah lah. Lepas ni dia sakit awak kerja kemas rumah semua kan? Itu sakit belakang. Lepas tu saya tak apalah. Okey, baik. Apa tonton di rumah kalau anda ada apa-apa persoalan ataupun masalah yang anda tengah hadapi sekarang ini, anda boleh tujukan soalan anda di ruangan komen Facebook WHI ataupun Instagram WHI seperti biasa. Ya, sakit belakang jangan ambil mudah. Kami akan bawakan sebentar nanti bersama panel-panel di studio. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Nak legakan sakit belakang? Buat gerakan tangan bentuk C macam ni. Buat 25 kali untuk satu set. Ulang 2 hingga 3 set sehari. Nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro. She call me Papi Chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about... Okey, ramai tak yang sakit di bahagian belakang badan? Maknanya kita punya pinggang lah. Tempat ni memang sangat-sangat common lah. Kalau ikut kajian, 2 daripada 10 individu dewasa akan ada sakit belakang. Punca paling biasa adalah salah urat ataupun salah angkat barang, terlebih angkat, salah angkat pula. Dan paling banyak sekarang adalah sebab duduk depan laptop satu hari berjam-jam. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for it. Antara tips regangan mungkin kita nak merawat kan, kalau kat rumah duduk terlalu lama ataupun kita buat kerja terlalu lama, mungkin boleh menyebabkan sakit belakang. Dan hari ini kita nak cerahkan ataupun kita nak bantu anda, khususnya ibu-ibu di luar sana ataupun yang mana selalu depan laptop kan, duduk lama tiba-tiba rasa sakit pinggang tapi kena juga buat kerja. Itu sebenarnya memudaratkan. Baik, dan di studio kita bersama dengan 2 orang tetamu di hujung sana. Kita bersama dengan Dr. Muhammad Shahir Anwar selaku pakar intervensi kesakitan Hospital Pakar Avicenna. Selamat datang, Doktor. Terima kasih, Doktor. Segak kedua-duanya. Dan di sebelah Doktor pula adalah Encik Muhammad Hilmi Abdul Nasir selaku seorang pesakit tulang belakang. Tetapi sekarang dah sembuh. Bekas pesakit. Ex-patient doktor mana? Doktor Syahir. Okey, baik. Fatin, mungkin kita nak sebagai tanya doktor dulu lah. Kita tanya doktor lah. Doktor, seperti mana yang Fatin dan saya dah tanyakan tadi. Biasanya kita sakit belakang ni bahagian mana? Sebab kadang-kadang orang sakit pinggang pun, sakitlah belakang aku. Jadi macam mana nak tahu orang kita mungkin orang Melayu ni jika dia kata sakit belakang lebih kepada refer kepada pinggang lah. Tetapi tulang belakang ini bermula daripada pangkal bawah daripada kepala sampai ke tongking. Itu dia panggil tulang belakang, spine, tulang spine. So kalau kita nak cakap sakit tulang belakang tu, mungkin dia sakit leher pun sebenarnya orang kata sakit belakang juga. Thoracic pun sakit belakang juga. Tapi most of the patient yang datang ke hospital, dia akan kata sakit tulang belakang ni referring to lumbar segment, bahagian kat mana tu?
tulang belakang kita L1 sampai ke L5. Okey. Baik, macam semua kena rasa sendiri. Okey. Tapi kita ada 33 tulang belakang kan. Wow. Okey, tapi dia kadang-kadang apa sebenarnya punca doktor kita terlalu kita punya memang kadang-kadang kita ada spine kita tu ada problem ke kan, ataupun apa agaknya punca-punca? Punca-punca sakit belakang ni pelbagai. Kita boleh kata disebabkan oleh yang paling common kita kata degenerative. Orang kata wear and tear lah. Ada sebab lain, trauma, jatuh, accident. Ada juga disebabkan oleh punca yang orang kata indirect. Maksud dia sedentary lifestyle, kurang exercise, muscle ataupun otot yang lemah, yang menyebabkan seseorang itu prone untuk dapat sakit belakang. Sakit belakang ni juga boleh kita orang kata classify mengikut struktur pada bahagian tulang belakang. Tulang belakang ni bukan sahaja ada tulang, dia ada juga sendi, dia ada disc, dia ada dia punya saraf dan juga muscles, otot. So boleh jadi sebab ini sebagai seorang doktor pakar sakit intervensi, doktor kena pasien datang sakit belakang dia depa orang mengadu kan. Tapi kita kena siasat, kena tentukan punca, the root cause of the pain. So daripada situlah kita boleh rangka ataupun buat plan strategi untuk rawat pesakit mengikut root cause, punca penyebab kesakitan. Okey, baik. Dan tadi menarik doktor berkata sedentary lifestyle, sebab saya sempat berborak dengan Encik Helmi tadi. Katanya lifestyle ni adalah punca kepada masalah tulang belakang Encik Helmi. Mungkin Encik Helmi boleh kongsikan apa yang berlaku sejak umur berapa? In terms of lifestyle, daripada awal sebenarnya saya towards sports, tapi tak adalah terlalu aktif. Main petang-petang macam tu je lah. And then bila kita dah berkarier, saya ada satu lifestyle iaitu saya suka menunggang motosikal. Menunggang motosikal ni bukannya daripada tempat kerja pergi rumah pergi tempat kerja, tak. It's a long distance punya riding. So we are staying from here until sampai Phuket, sampai ke Krabi. Jauh betul. And then the distance is kalau pergi balik tu almost every day 800 km, 500 km. So satu hari saya akan riding dalam 5 jam. Bunyinya adventurous. Tapi ada sebab some motorcycle the seat are not ergonomic. Dia tak ergonomic. And then due to pakai helmet lagi berat. And then pada masa tu tambah lagi berat badan saya. Lepas tu hentakan lagi. And then tambah pula dengan nature kerja saya. Nature kerja saya memang daripada 8 pagi sampai pukul 5 petang saya memang akan duduk depan PC, buat kerja, and then saya akan bangun pun selepas maybe sejam, 2 jam, baru bangun pergi ambil kopi ke apa, ataupun pergi lunch. So that is actually benda yang contributing factor lah kan, contribution factor towards the pain lah, sakit belakang tu. And then due to that, kita orang Melayu. So bila orang Melayu ni bila dia sakit urut lah. Kita pergi ngurut lah. Kita pergi ngurut lah. Kita pergi ngurut. Dia datang tu masa tu dia datang di hospital Avicenna. Dia datang tak boleh bangun dah. Jalan pun tak boleh. Itu dah selepas urut. Ataupun tapi tadi saya kena tanya lebih ni. Tapi tadi Encik Helmi katakan sampai kebas kaki. Ya, dia sakit ni dia bermula dengan kebas-kebas kaki. Sebab saya kena L5. L4 ni dia akan attack kaki kiri saya. So kaki kiri saya ni akan kebas. So bila kebas kita macam biasalah buat tak tahu sangatlah sebab dia sekebas kan. So end up dia bila dia dah kacau tidur malam saya. Dia rasa macam ngilu. Dia ngilu tajam tu. Dekat bahagian belakang? Tak, the whole leg. Dekat belakang you takkan rasa dah. Dia start daripada belakang tapi lama-lama dia akan attack you punya kaki. And then bila dia dah kacau tidur malam saya, satu malam saya tak boleh tidur. Lepas tu pagi tu saya dah tak boleh bangun lah. Baik. Boleh bangun tapi sukarlah. Kalau ni macam nak kena rapat ke dinding, lepas tu pegang, lepas tu baru rangkak lah. Macam jog-on lah. Macam jog-on. Ada pun apa rawatan ataupun ya, pada masa tu saya ambil painkiller. Ambil painkiller adalah few brands saya try, and then saya dah go for the highest dose dah pada masa tu. So over the counter punya ubat pun dia dah kata kalau lepas daripada painkiller ni
there's no more except morphine lah. Morphine tak ada jual. So saya kata, habis kalau tak ada ni, you kena refer hospital lah. So memang true enough, masa tu jadi masa during MCO, PKP. So dengan sekatan jalan raya apa semua. So saya susah lah pada masa tu. So saya pergi ke hospital dan memang sampai je dekat emergency tu, saya berjalan macam nenek tua lah. Maknanya badan saya ni dah tak boleh tegak. Oh, dah bongkok. Saya bongkok. Almost 90 degrees. So saya jalan macam tu. Masuk ke kecemasan, even dia orang offer duduk atas katil pun, saya kata saya tak boleh baring. Saya kena duduk ke keadaan yang saya selesa lah. Baik. Serius. Sebenarnya awak menakutkan. And then I was quite young that time. I'm not even 30 yet. Okey. Doktor, ini apa yang dikongsikan hari ini adalah disebabkan mungkin lifestyle aktiviti yang dilakukan rutin sebagai seorang lelaki. Bagaimana pula untuk wanita, ibu yang berkejaya telah melahirkan anak, kadang-kadang kita buat kerja, kita memang merasa sakit pinggang, sakit belakang, kita pergi urut dan sebagainya. Adakah ini juga boleh membawa kepada kesan apa yang Hilmi alami ataupun apa sebenarnya yang perlu kita lakukan? Ini satu soalan yang bagus. Cuma saya nak tambah sikit. Seperti mana yang Encik Helmi describe tu, kita kena tahu bahawasanya sakit tulang belakang ini merupakan komplain yang kedua terbanyak yang datang ke emergency department selepas batuk demam sesama. 80% population kita akan ada at one point of time akan ada komplain sakit belakang. Sama ada dia akan hilang macam tu saja ataupun perlukan rawatan. Most of the time tidak perlukan rawatan. Cuma dalam keadaan macam Encik Helmi describe ini memang perlukan rawatan doktor lah. So dari segi pengalaman saya dan juga literature review, dari segi jurnal dan sebagainya, memang orang perempuan lebih banyak mengalami masalah sakit tulang belakang. Boleh dikatakan 2 hingga 3 kali ganda berbanding dengan lelaki. Ini kerana faktor-faktor hormon kewanitaan itulah, progesteron, estrogen semua ini, dia melembutkan struktur ligaments, dia menyebabkan posture seseorang itu lebih, orang kata, lebih membongkok, dan ini ada kecenderungan untuk mendapat masalah tulang belakang. Masalah tulang belakang ini sebenarnya bukan sahaja slip disc, ada masalah sendi. Contohnya masalah sendi facet. Ada juga masalah disebabkan oleh otot yang lemah. Itu boleh menyumbang kepada masalah sakit belakang yang berpanjangan. So betul lah apa yang dikatakan, orang wanita lebih common untuk dapat masalah sakit tulang belakang. Baik. Ada juga persoalan dan juga komen-komen yang dikongsikan oleh Facebook. Sekejap lagi kita tanyakan kepada doktor. Tapi sebelum itu mungkin kita nak kongsikan bersama dengan anda satu prosedur prosedur rawatan laser yang dilaksanakan oleh doktor yang sempat dirakamkan oleh rakan wartawan kami Tasha. Jom kita saksikan. Terdapat pelbagai jenis rawatan yang boleh dilakukan bagi pesakit yang menghidapi sakit tulang belakang ataupun lebih dikenali sebagai slip disc. Salah satu rawatan yang boleh dilakukan adalah dengan melakukan rawatan suntikan laser yang akan membantu untuk mengecilkan disc pada saraf, seterusnya membantu untuk memulihkannya. Bagi Suhaini Muhammad Saad, 54 tahun, dia yang telah mengalami sakit tulang belakang sejak 4 bulan yang lalu, keadaannya semakin teruk setelah dia juga pernah terjatuh sekaligus menyebabkan tulang belakangnya semakin tidak selesa. Sejak bulan 9, saya memang sakit belakang lah. Saya dan dalam sebulan yang lepas saya jatuh lagi, itu yang lagi sakit lah kan. Sebelum ni saya pergi bahagian ortopedik lah kan, tapi doktor memang dia hantar kepada spine specialist lah. Tu yang saya datang ke sini untuk buat rawatan lah. Rawatan ini adalah merupakan antara alternatif rawatan penyelesaian yang lebih cepat dan mudah bagi mereka yang menghidapi sakit tulang belakang. Prosedurnya juga tidak mengambil masa yang lama, malah bagi pesakit yang telah melakukan rawatan ini, ianya hanya akan mengambil masa selama 2 hingga 3 bulan bagi membetulkan semula postur badan seseorang itu. Berdasarkan daripada kesan rawatan yang telah berjaya dilakukan terhadap pesakit-pesakit yang lain, ianya membuatkan Suhaini lebih yakin untuk melakukan suntikan laser ini berbanding yang lain. Berdebar jugalah, tapi saya hopefully
semoga ia berjalan lancar dan berjaya lah. Semoga mendapat sinar lah dengan rawatan inilah. Risiko untuk melakukan rawatan ini tidak tinggi, namun langkah berjaga-jaga harus tetap diambil terutamanya ketika proses untuk membaik pulih bagi memastikan pesakit berada dalam keadaan baik dan sihat. Risiko untuk melakukan rawatan ini tidak tinggi, namun langkah berjaga-jaga harus tetap diambil terutamanya ketika proses untuk membaik pulih bagi memastikan pesakit berada dalam keadaan baik dan sihat. Semoga selepas melakukan rawatan ini, Suhaini dapat menikmati hidup yang lebih berkualiti. Okey, itu dia. Risikonya tak terlalu tinggi dan itu antara rawatan yang sepatutnya kita lakukan untuk kita dapatkan ataupun kita berjumpa dengan doktor pakar. Okey, saya ada soalan untuk doktor. Ini daripada penonton kita, Syahinda Akila. Hai, selamat pagi. Saya baru 9 bulan melahirkan baby. Berapa hari ini saya selalu sakit belakang. Orang tua cakap, doktor, sakit belikat. Sakit sehingga ke dada dan menyusahkan saya buat kerja harian. Adakah ini alternatif lain selain ambil ubat tahan sakit? Adakah ini disebabkan suntikan perancang depo ataupun perlu ke saya berbekam? Ini soalan daripada Syahinda. Apa pandangan doktor? Pada pandangan saya, sebelum berjumpa dengan doktor, seeloknya berjumpa dengan doktor dahulu. Kerana kita tahu dia punya setback, kita punya masyarakat kita ni, dia ada pandangan sakit macam Helmi cakap lah, sakit pergi urut dulu. Most of the patient, I would say 50-60% sakit tu akan hilang jika disebabkan oleh masalah otot. Jika komplain patient kata tadi, sakit lebih sakit leher, menjala ke belikat dan dada, there is high chance ini masalah cervical PID atau masalah slip disc pada bahagian leher. Kalau kata bahagian belikat, dada dan bahu ni biasa C5, C6. So saya nasihatkan kepada puan untuk berjumpa dengan pakar tulang belakang ataupun pakar sakit untuk membuat rawatan susulan lah. Kena check properly dan mungkin kena buat MRI dan kita tahu punca dia. Bila kita dah tahu punca, barulah kita boleh merangka rawatan yang sepatutnya diberikan kepada pesakit. Kita tahu sekarang ni rawatan masyarakat kita akan cari yang murah, cepat dan melegakan. Dan melegakan. Walaupun temporary, walaupun sementara. Tapi kita kena tahu rawatan masalah contohnya slip disc ini dia spesifik. Jika kita ada 3 tulang tulang belakang kan. So tidak semua tulang itu kita perlu rawat. Tidak semua level perlu kita rawat. Rawatan yang kita kata cepat tu mungkin tarik sendi ke kan, dia akan affect the whole tulang belakang yang boleh merosakkan struktur tulang yang elok. Bahagian yang tak rosak pun akan rosak. Maksudnya tak disyorkan doktor untuk kita lakukan. Yang disyorkan adalah kena tahu punca sebenarnya masalah tulang belakang. Kita tahu dulu punca kesakitan kita tu. Baik. Dan Encik Helmi, berbalik pada apa yang kita lihat tadi, prosedur tadi, mungkin Encik Helmi boleh kongsikan proses pemulihan setelah rawatan laser. Sebab Encik Helmi pun lakukan rawatan laser kan? 2 kali? 2 kali. Kenapa 2 kali tu? Okey, the first time tu bukan masalah doktor lah. Masalah saya lah. Awak yang salah kan? Masalah saya sebab dia rawatan laser ni right after, like immediately after you sedar daripada tidur tu, you pain free dah. You dah pain free dah. You dah tak rasa sakit, you dah absolutely normal. So bila you absolutely normal, manusia ni bila dia dah normal, dia dah cakap kat doktor, doktor petang ni saya nak balik boleh tak? So doktor nak monitor dulu apa semua kan. So bila balik, being a very young guy pada masa tu, saya nak buat aktiviti saya to the max lah. Betul. Pantas Bilanya dah sembuh lah. Saya memang tak rasa sakit, tak rasa apa dah. So saya terus nak pergi setting, nak pergi ride mana lah, nak main bola lah. Dia angkat motor dia yang berat tu. Saya tolak motor saya lah, apa semua kan. So saya, senang cerita saya tak pantang lah. Saya tak pantang. So doktor dah pesan 3 months ataupun 6 months no football, no heavy lifting. Even nak angkat anak pun jaga-jaga sebab anak kita tengok sayang apa semua kan. Tapi nak angkat 10 kilo juga tu. Betul. So dia dah pesan lah.
Tapi biasalah kita orang muda kan. Paket beras pun tak boleh angkat lah. 10 kilo tak boleh. Memang betul. Masa tu masa wife saya beli bahan dapur apa semua kan. Saya tengok je lah. Yang ringan-ringan tu saya boleh angkat lah. Yang berat-berat tu maybe kena angkat 2 orang. Right. So, reason why 2 kali is because of dia punya treatment ni right after you sedar, you pain free. You pain free umpama you back to normal. Okay. So that's the reason why saya balik tu saya dah kembali normal. Okay. Ada tipu-tipu sikit lah kan. Tipu-tipu sikit. Doktor tanya pantang ke? Tak pantang doktor, pantang. Tapi ada juga pergi main futsal sikit-sikit apa semua kan. So that's the reason why second time. Tapi second time tu kita dah beringat lah. Kita dah beringat and then satu lagi sebab because I did not pay for the cost but it was covered by my insurance. So there's no lose on me. So that's the reason why 2 kali tu sebab dia jadi sekali lagi sebab saya tolak motor saya naik ram. Motor saya ni dalam 150 kilo, 200 kilo lah. Saya tolak. Lepas tu saya ada dengar bunyi meletup. Lepas tu saya dah berpeluh sejuk. Saya duduk diam, lepas tu saya senyap. Tapi not right after tu saya pergi jumpa Dr. Syahil lah. Dia macam ambil masa dalam lagi sebulan, 2 bulan. The pain did not go away. And then suddenly kaki saya tu mula datang balik. Trauma yang dulu tu datang balik. End up kena serah diri pada ni lah. Kepada yang lebih pakar lah. Maksudnya dah tak right lah sekarang ni masih. Tapi proses pemulihan. Tapi pemulihan yang kali kedua dah. Dia buat 2020, 2021. Maksudnya berjaga-jaga lah. Tapi ujung lah. Yang penting proses pemulihan tu kita jaga. Yang selepas proses pemulihan yang kali kedua tu saya memang dah insaf lah. So setahun lebih saya tak buat apa. Setahun lebih tu saya memang duduk diam, tak buat apa. Baik. Senyap-senyap baru kita nak pergi main bola pun macam fikir dulu. Tak cukup gitu. Sabar dulu lah. Dia sebenarnya boleh nak aktif. Cuma dalam masa pantang tu, apa benda yang berlaku pada diri kita ni ada pantang dia. Sebab walaupun dia hanya rawatan suntikan, tidak ada potong, open surgery, tak ada kikis tulang. Tapi badan kita perlukan masa untuk recover. So macam saya kata, dalam masa 3-6 bulan tu mungkin kena berjaga-jaga. Dalam masa tu lebih kepada recovery. Kena kuatkan otot belakang kita, otot perut. Ini paling penting. Rehab tu penting. So sebelum nak pergi main bola ke apa, ada patient saya selepas buat 3 bulan pergi naik Gunung Kinabalu. So kita kata kena berpada-pada. Berpada-pada. Okey, kita ada komen ini daripada Isma Liada. Saya sakit belakang dah bertahun. Sejak kebelakangan ini sakit sampai ke bahu, belakang badan rasa bersemut 24 jam. Mungkin macam kebas Kaki tangan kebas dia, dah pergi fisio tapi macam tak ada perubahan. Sekarang memang tak selesa duduk, berdiri dan baring semua tak kena. Adakah ini sama situasinya dengan Most probably. Ini kebanyakan kali saya kena share lah. Masalah tulang belakang ini yang paling common 50% disebabkan oleh masalah disc. 30% disebabkan oleh masalah sendi fasciat. Yang lain-lain tu mungkin otot. Yang paling rare untuk wanita, lately ni mungkin dalam 1 or 2% saya tengok banyak juga masalah disebabkan oleh kanser. Kanser buah payudara yang spread ke tulang belakang. So ini memerlukan rawatan yang lain lah, bukan rawatan laser yang tadi lah. So bagi pakar sakit, jika anda sakit lebih daripada 3 bulan, anda harus mendapatkan rawatan yang sepatutnya melalui jumpa pakar, kerana kita tahu jika you sakit tulang belakang lebih 3 bulan, you akan ada tendensi mendapat penyakit kronik saraf. Sakit kronik saraf ini sukar untuk kita rawat. Sebab itulah kita ada cabang atau bidang kedoktoran dipanggil pakar sakit. Bukan pakar tu yang sakit. Orang sakit jumpa pakar tu. Tapi kita panggil pain specialist. So ini kerana bila you dah sakit bertahun, you dah masuk kategori chronic pain. So chronic pain ini kita kena rawat, kena secara yang betul lah. Supaya tak melarat menjadi lagi teruk. So kemungkinan masalah yang dialami oleh pesakit ini adalah masalah sakit leher. Most probably adalah sakit
sendi sakit tulang belakang disebabkan slip disc. Okey, baik. Dan maaf, yang ini patutnya dia tunggu berapa lama ataupun dia kena immediate doktor untuk jumpa dah dengan bertahun dah kena jumpa terus lah. Kan lepas beranak. Biasanya dah bertahun ni biasanya dah urut, dah jumpa otot bomoh, dah tarik-tarik sendi kan. Dah perak perut semua baru jumpa doktor. Doktor dah bercakap mengenai urut tadi tu. Adakah sebenarnya bagus untuk kita urut ataupun kita tak boleh urut sebenarnya kalau kita sakit belakang? Pada pandangan saya urut ni tak ada masalah. Kalau orang pandai kena jumpa dengan orang pandai lah. Urut ni dia luaran saja. Kalau kita nak tahu struktur disc ni 8 hingga 10 cm dalam tu. Yang diurut tu hanya masa saja. Tak ada masalah. Yang saya rasa kena berjaga-jaga rawatan yang kerak perut ni. Kerak sana, kerak sini. Yang memberi relief for temporary. Tetapi boleh merosakkan struktur tulang belakang. Yang ini kena berjaga-jaga. Okey, baik. Dan doktor, biasanya bila bercakap mengenai tulang belakang, sejak kecil kita diingatkan mengenai posture kita. Macam mana kita duduk, kita angkat barang atau terus doktor angkat barang. Kita biasa angkat macam ni tetapi sepatutnya ada cara bila angkat. Adakah benda-benda kecil sebegini menyumbang pada sakit belakang apabila kita dewasa? Betul. Ini salah satu punca yang boleh poor posture. Cara kita tidur mungkin? Cara tidur, cara kita duduk, cara kita berdiri. Semua itu posture tulang belakang yang melibatkan tulang belakang. Kerana tulang belakang ini fungsi utamanya adalah untuk support. Menyokong berat badan kita. So macam kalau kita orang kata dah biasa duduk bongkok, so you ada tendency untuk dapat masalah tulang belakang. Duduk lama pun tak boleh. Bekerja duduk lebih daripada 45 minutes, kena bangun, stretching 2-3 minit, duduk balik. So orang yang kerja office ataupun orang yang menghadap komputer memang ada kebarangkalian lebih tinggi untuk masalah sakit leher dan juga sakit belakang lambar. Maksudnya kita tak boleh duduk dalam 1 jam tu terus duduk saja. Static sitting. Macam mana kita on air saja? Boleh. Tapi satu lagi soalan saya nak tambah kepada doktor adalah itu mengenai posture kita. Dan biasa kalau sebelum seseorang bersenam ataupun melakukan aktiviti, kita ada warm up session, cool down session untuk otot kita. Untuk belakang kita, untuk tulang belakang kita ada ke sesuatu yang kita harus lakukan selepas dan sebelum? Yes, warm kena up ada stretching, ada warm up, ada stretching and warming up tu penting lah. Sebelum dan selepas. Doktor, ini penting sebenarnya untuk gaya hidup kita yang mana kita memerlukan tidur yang cukup dan juga selesa. Tapi ini soalan daripada Seri Ibrahim, bagaimana pula dengan pemilihan tilam jika mengalami sakit belakang? Disarankan untuk tilam yang ada spring atau sebaliknya, doktor? Water bed ke? Sama juga dengan bantal juga. Apa nasihat doktor? Nasihat saya tak boleh nak recommend certain brand lah. Selagi mana tilam itu orang kata support, menyokong struktur tulang belakang. Tulang belakang kita ni dia ada curve dia tu. Maksudnya kalau dia mengikut kalau dia boleh maintain yang tu, I think that's good tilam for you. Tapi ada orang, Fatin dan doktor dan juga Encik Helmi, sakit belakang, dia tak tidur atas tilam. Dia kata tidur kat lantai, letak tikar tu lagi elok sebab dia keras, membantu. Meluruskan tulang belakang dia. Tak ada kajian yang orang kata kajian yang khusus lah. Tidur atas tilam dengan lantai, mana yang lebih bagus? Sejuk kan lantai? Bergantung lah. Yang paling penting adalah you sakit, you tahu nak pergi jumpa siapa. Yes, betul. Ejaan dia DOK? TOR. Tapi doktor, saya nak tadi doktor dah cakap yang chronic pain tu, tapi boleh atau tidak untuk sakit belakang ini dia menyebabkan kita lumpuh? Yes, boleh. Saya rasa penting untuk saya share di sini adalah beberapa jenis sakit tulang belakang atau level of back pain yang perlu orang awam tahu. Jika sakit itu hanya 2-3 hari, lenguh-lenguh, mungkin 2-3 hari dah okey, yang tu mungkin tak perlu risaulah. Jika sakit itu dah mengganggu kita punya aktiviti seharian kita, duduk lama tak boleh kan, bangun pun tak boleh, dah susah, yang itu mungkin dah perlu dapat rawatan doktor, jumpa doktor, cek dan sebagainya, dan mungkin kita tahu apa masalah yang dialami oleh pesakit. Yang paling penting, jika ada masalah, sakit, tak boleh bangun, berjalan pun tak boleh, kencing berak pun dah tak boleh kontrol, yang ni memang kena secara orang kata kecemasan lah. Jumpa doktor di hospital kerana mungkin ada masalah saraf yang betul-betul dah lemas.
ditekan oleh masalah slip disc for example. Okey, baik. Dan di penghujung perbincangan kita ni mungkin Dr. boleh berikan sedikit pesanan dan juga ada apa-apa senaman yang boleh kita lakukan supaya kita kuatkan lagi tulang di belakang kita. Sebenarnya lebih kepada regangan. Pada pandangan saya kalau masalah tulang belakang lambar, kita kena lakukan regangan dan kena kuatkan bahagian otot perut. Orang ingatkan kalau sakit belakang kena fokus masalah tulang belakang, otot bahagian belakang. Tak. Otot perut kita panggil transversus abdominis muscle. Yang ini kita kena kuatkan. Kerana masa itu akan menyeliputi bahagian belakang lambar dan juga bahagian depan kita. Begitu juga dengan masalah leher lah. Kita kena fokus pada kita punya bahagian depan, pectoralis muscle, bahagian anterior muscle, leher kita kena kuatkan. Ada exercise tertentu lah. Stretching secara spesifiknya, nak buat apa cobras ke, nak buat apa cat and camel ke, cow and camel, semua benda tu tak ada masalah. Cuma bila you nak pergi buat senaman deadlift, for example, banyak pasien saya yang deadlift ada slip disc. Kena fokuskan masalah postur yang betul dan juga kena kuatkan otot-otot core muscle yang kita panggil supaya you boleh lakukan aktiviti yang apa-apa sahaja you nak buat lah. Okay? Dan saya rasa yang paling penting bila you ada masalah sakit leher ke, sakit belakang ke, you kena rujuk kepada doktor yang terlatih. Sebab sekarang ni banyak juga yang dari doktor yang bukan doktor lah. So itu saya punya nasihat lah. Okey. Betul. Bila nak bersenam tu pasti salah rawatannya pula kan. Form kita tu betul lah. Baik. Dan Encik Helmi mungkin boleh kongsikan sedikit tips. Pada saya kalau macam contoh kita ada series of sakit belakang, sakit tulang apa semua ni kan. So kita nak identify whether this is betul-betul muscle pain ataupun lebih pada itu kan. So what I did was yang pertama saya tukar kasut. Kasut saya sebenarnya sebelum ni semua yang terus saya pandang kasut. Semua yang tak sesuai dengan kaki saya. So bila saya berjalan tu posture saya out. Baik. So yang kedua bantal saya. Previously saya suka tidur bantal stack 2. Mungkin ada yang mendengar ni mungkin dia suka stack bantal 2 sebab sedap kan. Tapi lama-kelamaan bila kita tengok bantal stack 2 ni, kepala kita tinggi, kita punya bahu rendah. So dia melengkung. Betul. And then you are sleeping for 8 hours in a similar position. That's a contributing factor lah. So saya tukar, saya lebih kepada satu bantal saja. Lama-lama okeylah. Tapi kalau dah tukar semua benda ni, masih sakit, dah tukar posture dan satu lagi masalah saya dulu adalah berat badan. Berat badan saya dulu lagi besar pada ni, 120 kilo. Masa tu. So my boss cakap, my doktor cakap, I cannot help you again if you tak lose your weight. Sebab prosedur ni dia tak boleh macam 3 bulan sekali you nak buat, 6 bulan sekali tak boleh. Sebab dia NS. So you kena gap, sekejap you ada efek lah apalah ni kan. So, dia cakap if you tak turunkan berat badan might be worse lah. So saya decide untuk turunkan berat badan by recommendation. So daripada 120 kilo saya 89. And then contributes a lot lah. Saya punya rawatan yang lama tu bertahan lama. Saya pun lebih selesa buat aktiviti saya, and then saya pun rasa badan tu ringan apa semualah. So saya tahu nak turun berat badan ni susah. Memang sangat susah. And then yang terakhir saya cakap boleh pergi ngurut apa semua tu, saya pun pergi ngurut semua kan. Tapi kena faham slip disc ni macam doktor cakap dia 8 ke 9 cm dalam kan. Macam mana you nak urut belakang muscle. Takkan baik lah kan. Takkan baik tak lah. Sampai kat situ. The main reason is kita pergi jumpa doktor lah, kita nak tengok gambaran kesakitan kita tu daripada mana. Baik. Itu antara nasihat dan juga tips. Jangan ambil mudah kalau kita sakit belakang je. Tengok aspek-aspek ini, gaya hidup kita dan juga bagaimana untuk kita melakukan rutin harian kita. Ya, betul Fatin. Baik, terima kasih kami nak ucapkan kepada Dr. Muhammad Syahir dan juga Encik Muhammad Hilmi atas perkongsian hari ini. Dan anda di rumah, terima kasih banyak-banyak atas komen-komen dan juga perkongsian anda. Masa sangat mencemburui kita. Jadi yang sempat je kami sempat tanya kepada doktor. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Thank you.
Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, masih lagi bersama kami di WHI dan bersama saya adalah dua wanita yang cukup manis. Di hadapan saya pun ada wrapping paper yang cukup cantik. Nak tahu lebih lanjut, kita akan bertanya kepada mereka. Kita bersama dengan Puan Vaniza Muniandi selaku Ketua Intervensi Krisis Pertubuhan Pertolongan Wanita dan juga Cik Ezurin Zainal selaku Pegawai Perhubungan Pertubuhan Pertolongan Wanita. Terima kasih kedua-duanya bersama dengan kami di WHI. World Women's Aid Organisation, WAO. Ya, WAO. Okey, baik. Mungkin kita mulakan dahulu dengan antara salah satu daripada anda berkongsi apakah itu pertubuhan WAO. Okey, Pertubuhan Pertolongan Wanita atau dikenali sebagai Women's Aid Organisation, WAO, ditubuhkan pada tahun 1983. Jadi untuk tahun 2024 ni kita celebrate tahun ke-41 WAO lah. Yes, and also di WAO kami membantu mangsa keganasan berasaskan gender. Contohnya seperti mangsa keganasan rumah tangga, gangguan seksual dan sebagainya. Di WAO juga kami menyediakan perkhidmatan sokongan krisis percuma seperti bantuan kerja sosial, talian hotline, rumah perlindungan serta program pemerkasaan bagi wanita dan juga kanak-kanak. Okey, baik. Dan mungkin Puan Vaniza boleh pula kongsikan mengenai love bombing. Mungkin ada yang tak pernah dengar, ada yang pernah dengar. Jadi love bombing dalam hubungan, istilah yang mungkin anda boleh kongsikan. Apakah sebenarnya itu love bombing? Okay, love bombing tu adalah sebuah taktik manipulasi yang digunakan oleh pelaku untuk mengawal ataupun untuk mengurung mangsa. Ya, yang tu boleh dilakukan dari segi memberi kasih sayang yang berlebihan, hadiah dan juga kepujian yang terlalu lebih di mana mangsa akan rasa terkurung atau dipaksa untuk meneruskan hubungan tu. Biasanya hubungan macam ni akan berubah menjadi kepada toxic relationship. So di mana mangsa tak boleh come out, dia tak boleh keluar daripada relationship tu kerana dia rasa dia dipaksa dan dia juga rasa kesian kepada pelaku kerana dia sentiasa diberi hadiah, diberi wang atau diberi kepujian dan sebagainya. Rasa terjeratlah juga kan bila dah masuk dalam jerat itu. It's a trap. Okey, baik. Dan sempena bulan kesedaran keganasan domestik yang lalu di mana pada bulan Oktober yang lalu WAO telah melancarkan kempen kesedaran Hush Hush Gives yang mengutarakan topik love bombing ini. Jadi mungkin anda boleh kongsikan mengenai objektif kempen yang sedang berterusan ini. Okey, kenapa kita pilih topik love bombing ini? Kerana ia adalah salah satu penderaan yang tidak diketahui ramai dan mangsa juga kadang-kadang mereka tak sedar bahawa mereka berada di dalam situasi love bombing ini dan sebenarnya mereka telah dikaburi atau didiamkan dengan hadiah-hadiah lumayan daripada pelaku lah. Jadi kempen Hush Hush Give ni menggunakan pembalut hadiah sebagai metafora untuk describe the campaign and as you can see on the wrapping paper itself ada design dia adalah menunjukkan pelbagai jenis penderaan daripada fizikal kepada verbal dan penderaan ini adalah repetitif. Kenapa kita panggil repetitif? Sebab ia adalah penderaan yang berulang dan tidak akan berhenti. So kita berharap kempen kali ini adalah memberi kesedaran kepada pemandiri-pemandiri di luar sana ataupun wanita di luar sana untuk mendapatkan bantuan dan keluar daripada situasi love bombing ini. Okey, baik. Dan Puan Vaniza, mungkin Puan boleh kongsikan selain siri poster Hush Hush Gives, apa lagi langkah-langkah yang diambil oleh WAO untuk memberikan kesedaran mengenai love bombing ni? Okey, kita telah mengadakan billboards di shopping kompleks di mana wrapping papers ni telah dipamerkan supaya orang publik masyarakat dapat tengok dan dapat tahu apa ini love bombing. Selain daripada itu, WAO juga pernah mengadakan beberapa online series di mana kita menjalankan webinar dan sebagainya untuk membawa kesedaran tentang love bombing kepada masyarakat. Okey, baik. Dan melalui kempen Hush Hush Gives ni, Cik Rin, apakah saluran yang ada untuk mangsa-mangsa love bombing? Okey, on the wrapping paper sebenarnya
sebenarnya ada QR code yang di mana bila kita imbas ia akan dekat belakang ni ia akan hubungkan straight to WhatsApp WO Tina. Stands for Think I Need It. And also dekat wrapping paper ada hotline WO di mana jika mangsa mahu mendapatkan bantuan mereka boleh call straight to WO. Okey, kalau kita lihat pada pembalut kertas ni memang dah ada image-image keganasan rumah tangga. Menarik, sangat kreatif. Dan Cik Rin, saya ada satu lagi soalan untuk Cik Rin. Apakah impak kempen Hush Hush Gift yang telah WAO lihat? Impaknya adalah kita nak mengetengahkan topik penderaan love bombing ni kerana kita tahu tak ramai orang tahu mengenai ini dan juga tak ramai orang sedar dan kita nak tolong wanita di luar sana untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan. Okey, baik. Dan akhir kata daripada Puan Vaniza untuk penonton WHI. Ya, sebagai wanita yang mengalami keganasan rumah tangga, kami menggalakkan kamu untuk call hotline kami ataupun mendapatkan bantuan daripada sesiapa yang kamu mempercayai. Okey, dan hotline-nya seperti yang tertera di kaca televisyen sekarang ini. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Cik Rin dan juga Puan Vaniza atas perkongsian ini. Saya pasti ramai di luar sana boleh juga membantu diri mereka dan orang di sekeliling mereka. Jangan berdiam diri sekiranya ada keganasan yang berlaku di sekeliling anda. Baik, jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih masih lagi bersama kami. Kita pun dah sampai di hujung siaran. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk siapa yang hantarkan komen-komen anda di Facebook. Harapnya hari ini kita dapat manfaat bersama dan juga terus jaga diri untuk kesihatan kita. Dan esok, Sugi. Topik esok untuk hikayat perkahwinan adalah luah atau pendam. Bila kita luah kadang-kadang rasa macam menyusahkan orang itu ataupun pasangan kita. Kalau pendam makan diri. Makan diri macam mana? Tak apa, esok hikayat perkahwinan kita akan bincangkan. Anda boleh kongsikan komen-komen ataupun soalan-soalan anda di Facebook kami. InsyaAllah kita akan bawakan esok luah atau pendam. Terima kasih, jaga diri. Bye-bye. Assalamualaikum. Penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia.